Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Azrin binti Abdul Rahman dari Kumpulan 3. Saya serta rakan-rakan saya akan membincangkan tentang prinsip Asyura dan prinsip Al-Itqan, iaitu konsep dan aplikasi dalam pengurusan Islam. Saya akan mulakan dengan pendahuluan iaitu Asyura. Syura adalah satu kaedah dan prinsip penting yang diajar oleh agama Islam dalam melahirkan masyarakat Islam yang membangun, maju, stabil dan adil. Konsep syura sangat luas, merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia dari perkara berkaitan kehidupan harian hingga pemerintahan negara. Syura adalah prinsip fitrah yang wujud dalam jiwa manusia. Manusia sukakan urusan mereka dibincangkan dengan meneliti dari pelbagai pandangan. Manusia tidak suka dipaksa dengan cara alim dan menekankan kepentingan mereka. Pelaksanaan syura oleh pemerintahan negara Islam menjadi fardu yang telah sabit secara jelas oleh Al-Quran, As-Sunnah serta disepakati oleh para ulama. Definisi Asyura menurut pandangan sarjana Islam. Perkataan Asyura adalah berasal daripada bangsa Arab yang membawa maksud mesyuarat. Manakala dari sudut istilah pula ialah pemusyaratan yang diadakan oleh sekumpulan ulama dan umat Islam dalam segala hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kebajikan mereka berdasarkan kepada keimanan. Di sini saya sertakan juga dalil Asyura. Terusnya prinsip Al-Itqan. Itqan iaitu prinsip yang menuntut manusia supaya melaksanakan sesuatu amal atau kerja dengan cara yang bersungguh-sungguh, melakukannya dengan sebaik-baiknya dan bukan main-main, sehingga tercapai perkhidmatan dan pengurusan yang cemerlang. Sifat seperti ini menjadi tuntutan Islam sebagaimana maksud hadis Rasulullah SAW. Allah sangat menyukai mana-mana hamba-Nya yang bila melakukan sesuatu kerja dilakukannya dengan sungguh-sungguh. Kerja yang sungguh-sungguh menggambarkan kesempurnaan iman dan takwa. Di sini saya juga sertakan dalil Al-Itqan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Nur Fahana Syahidah binti Syarif. Nombor kad matrik ialah 2019428668. Mari kita teruskan dengan slide yang seterusnya iaitu konsep Asyura dalam organisasi. Konsep Asyura dalam organisasi dapat merapatkan hubungan di antara rakyat dengan pemerintah. Hal ini kerana keputusan yang dibuat bukan sahaja mengambil kira pendapat daripada pemerintah, malah rakyat juga boleh mengeluarkan pendapat mereka dalam sesuatu isu. Pembincangan dapat merapatkan hubungan di antara rakyat dengan pemerintah kerana rakyat juga ada hak untuk menyuarakan pendapat mereka dalam sesuatu perkara. Secara langsung, sistem Asyura ni dapat menyelesaikan isu yang berlaku di antara rakyat dengan pemerintah tanpa adanya perbalahan yang boleh menyebabkan pergaduhan di antara satu sama lain. Selain itu, Asyura juga dapat memupuk amalan murni dalam diri seseorang itu. Hal ini kerana musyawarah ataupun perbincangan dapat memupuk dan menerapkan nilai-nilai murni seperti amanah, ikhlas dan bertanggungjawab dalam diri seseorang itu. Seseorang itu akan memberikan sumbangan idea dan juga mereka jugalah yang perlu bertanggungjawab dalam melaksanakan idea tersebut. Sepanjang melakukan tugas itu, mereka perlulah menerapkan sifat ikhlas dan amanah agar sebarang keputusan yang dilakukan tidak menjadi bebanan ataupun berat sebelah kepada pihak yang lain. Akhir sekali ialah Asyura juga dapat mengurangkan kesilapan dalam membuat sesuatu keputusan. Ini kerana semasa berbincang, semua pihak memberikan pendapat, idea dan cadangan masing-masing. Sebarang kesilapan yang dilakukan adalah amat tipis kerana sesuatu isu dan cabaran serta halangan dapat dilihat dengan lebih menyeluruh dan lebih terperinci. Maka sebarang kesilapan untuk dilakukan adalah tidak mudah. Seterusnya ialah pelaksanaan Asyura pada zaman dahulu. Antaranya ialah Rasulullah menerima pendapat daripada para sahabatnya. Apabila para sahabat baginda menyuarakan pandangan terhadap baginda menerima pandangan tersebut selepas tiada bantahan yang dilakukan dan mendapat sokongan majoriti
daripada cadangan tersebut. Antara contoh yang boleh dikaitkan ialah ketika Salman Al-Farisi menyuarakan pandangannya untuk membina parit yang besar dan luas sebagai kubu pertahanan ketika peperangan Khandaq. Antara contoh yang lain juga ialah ketika Habab bin Munzir mencadangkan tempat yang baharu kepada Rasulullah berdekatan dengan sumber air sebagai tempat pangkalan tentera muslimin ketika berlakunya peperangan Badar. Selain itu, sistem ini juga ada digunakan ketika pelantikan Khulafa Ar-Rashidin. Kaedah ini adalah dilakukan dalam memilih khalifah yang pertama. Rundingan dibuat secara beramai-ramai bagi mendapat persetujuan dalam memilih calon yang sesuai selepas kewafatan Rasulullah. Umat Islam berkumpul di Dewan Bani Sadah untuk melakukan perbincangan dengan mengambil kira sokongan majoriti bagi mengelakkan permusuhan berlaku di antara satu sama lain. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nurizati binti Muhammad Azam. Saya akan membacakan tajuk seterusnya iaitu aplikasi Al-Iqon. Iqon dalam buku kerja ini dapat dilihat melalui kehidupan peribadi Rasulullah SAW sendiri. Dalam semua hal ada urusan ibadat maupun urusan yang lain. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW beribadat di waktu malam sehingga bengkak tumitnya. Begitu juga dalam masa peperangan Khandaq, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Al-Bara bahawa Rasulullah SAW memunggah pasir dari kubu-kubu sehingga tertutup kulit perut baginda. Bahkan baginda sanggup mengikat perut baginda dan diselit dengan batu-batu untuk menahan lapar. Prinsip yang menuntut manusia supaya melaksanakan sesuatu amal atau kerja dengan cara bersungguh-sungguh, melakukannya dengan sebaik-baik sehingga tercapai perkhidmatan dan pengurusan yang cemerlang. Seperti menjadi tuntutan dalam Islam sebagaimana maksud hadis Rasulullah SAW yang maksud Allah sangat menyukai mana-mana hamba-Nya bila melakukan sesuatu kerja dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Baihaqi Sanadnya Hasan. Yang seterusnya ialah kepentingan Al-Iqon. Kesedaran dalam diri setiap anggota organisasi yang dapat dilihat perjalanan organisasi itu akan lebih lancar dan tersusun. Walau bagaimanapun, tidak wajar kiranya beberapa orang sahaja yang membuat sesuatu pekerjaan dan mereka seorang sahaja yang dapat nama dalam sesuatu benda itu. Jadi sebaiknya kita perlulah bekerjasama supaya kita mendapat pengiktirafan itu bersama-sama dan meningkatkan lagi motivasi diri bekerja. Seterusnya ialah dalam organisasi memajukan diri dan menjaga hubungan baik antara individu di dalamnya, setiap ahli perlu melaksanakan tugas dengan ikhlas dan jujur. Kerana dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan setiap pekerja perlu dilakukannya dengan bersungguh-sungguh. Kerja itu perlu dilakukan dengan menggunakan segala kebolehan yang ada. Akhir sekali, unsur saling hormat menghormati antara majikan dan pekerja sesama pekerja, mampu menjaga hubungan baik antara mereka. Sikap ini perlu diterapkan dalam organisasi dan mampu mewujudkan hubungan sosial yang baik dan dapat memastikan kegiatan organisasi berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Sarah Aisyah binti Rasali. Part saya ialah part penutup, iaitu kesimpulan. So, kesimpulannya yang saya dapat buat ialah pengurusan dalam prinsip Ashura dan juga prinsip Al-Itqan merupakan satu sistem yang sangat penting di dalam sesebuah organisasi dan juga dalam kehidupan manusia. Sekiranya tiada pengurusan, setiap perkara yang dilakukan tidak teratur dan sistematik. Islam telah menggariskan elemen-elemen asas yang perlu dilaksanakan dalam sistem pengurusan untuk mencapai segala sasaran dan objektif yang hendak dicapai dalam sesebuah organisasi. Tanpa kerjasama yang erat, sudah tentu segala perancangan yang dirancang tidak tercapai. Setiap organisasi perlu membentuk suatu sistem pengurusan yang bersesuaian bagi membolehkan organisasi bersaing dalam persekitaran perniagaan yang amat mencabar pada masa kini.
setiap organisasi-organisasi yang berjaya berupaya memahami kepentingan membentuk sistem pengurusan yang efektif. Sekian dari saya, terima kasih.